kawan saya nampak awak tak okey. Kawan saya kata. Lepas tu Syaf tengok dia macam tu, sekejap dia senyum kat Syaf. Syaf lari masuk bilik. Okay. Esok tu, dia lalu depan dom Syaf, dia senyum. Dia kata, Fatin, Ustaz cakap awak sakitkan mak saya. Kan? Betul ke awak yang buat? Ustaz cakap awak ni anak jin. Lepas tu Fatin macam, oh, kenapa Ustaz cakap macam tu? Ustaz kata, tak, awak tak wujud pun sebenarnya. Saya tak ada kawan pun. Ustaz kata, oh, lepas tu awak dah tahulah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Anak Hantu. Lain anak, lain hantu. Yes. Akhirnya Syaf dapat juga saya satu video dengan Syaf. Ya. Sebelum ni belum tak pernah lagi. Ya, betul. Saya diinterview oleh Zahir. Bukan interview lah bukan Syaf. interview. Saya rasa macam interview. Ya ke? Sebab Terlalu saya tahu formal ke meja. Tapi Syaf bukan kemeja ke tu? Bukan. Kan Bukan ke meja. Macam kemeja je. Kan. Tapi berkola je. Berkola. Oh. Tak apalah. Tak kisahlah orang tak kata kisahlah, kisah tak baju kisahlah. Syaf. Macam biasalah Syaf, sebelum kita cerita Jangan apa? Jangan lupa like, subscribe and hit bell notification. Nampak? Sebab saya nampak Syaf dah lupa. Sebab tu saya ingatkan. Saya lost. Sama dengan dia orang juga. Syaf, up. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey Syaf. Ya. Syaf, hari ni nak buat cerita pasal apa kita ni Syaf? Saya nervous. Masih tak jawab soalan. Apa tadi? Saya tanya cerita apa Syaf nak buat hari ni. Okey. Oh. Tadi kan kita dah bincang. Aha. Syaf teringat tadi saya kata tanya cerita apa kan. Aha. Syaf teringat ada satu masa Syaf sekolah menengah ada satu cerita ni pasal kawan. Kawan? Kawan orang kata selalu kawan fake kan? Aha. Ni kawan fake ah. Kawan fake? Kawan fake yang gaib. Kawan yang gaib. Oh, bukannya kawan yang depan lain belakang lain, bukan ah. Bukan dalam. Bukan dalam. Ni kawan yang tak ada. Kawan yang tak ada. Kawan yang dia je nampak, orang lain tak nampak. Betul. Sama lah dengan cerita saya Boleh ni, ke Syaf. saya cerita benda-benda macam tu? Kenapa tak boleh? Boleh je. Yalah aku lah ada orang yang tengah berkawan dengan orang macam tu sekarang. Oh, betul juga kan? Tapi nanti biar kawan dia yang tak nampak tu komen kan apa yang kawan dia tu nak Tapi cakap. saya rasa macam bosan pula. Apa pasal pula bosan Syaf? Dan sebab orang senyap je. Tapi tak apa. Tapi saya memang nak cerita. Silakan Dah boleh Syaf. start cerita ke? Kalau Syaf dah ready boleh je start cerita. Syaf mula dulu. Hari tu saya bawa cerita dengan last saya rasa saya dengan Zura hari tu. Betul. Masa saya dengan Zura hari tu, saya bawa pasal kedai Tom Yam. Saya dah dengar ke? Dah dengar dah kedai Tom Yam dekat Terengganu. Betul tak? Ya. Tapi saya rasa saya tak tahulah. Orang tanya saya. Ada lagi ke kedai tu? Ada lagi ke kedai tu? Mana dah saya tahu. Sebab saya pun dah tak pergi dah kawasan tu. Last saya pergi masa tu, korang tengoklah balik, saya tak ingat. Tapi 2000 berapa 18, tapi sebelum PKP lah. Yelah. So kali ni tak adalah kedai. Tak Bukan ada. kedai. Bukan dah. Bukan kedai tadi. Tapi pasal K juga kawan kan. So saya boleh cerita Boleh silakan Syaf. Masa tu 2012 tak silap Syaf. 2012. Masa tu Syaf umur, saya rasa lah 2012 tapi saya tak ingat. Tapi masa tu Syaf form 3. Form 3 okey. Form 3. Tahun Syaf form 3 tu kan masa tu, tahun Syaf tu masih lagi ada PMR. Yes. Syaf batch yang still lagi PMR. So masa PMR lah, tahun yang form 3 lah, macam-macam program ada kat sekolah ni. Itulah, inilah. Macam rasa semua sekolah sama je. Sekolah harian ke, sekolah asrama penuh ke, whatsoever ke, mesti banyak gila program. Betul. So Syaf ingat lagi masa Syaf form 3 tu, Syaf terpilih dalam program student transfer. Maksudnya sekolah Syaf dipilih dalam 5 orang macam tu untuk pergi ke sekolah satu lagi. Dan sekolah satu lagi tu tukar jadi pertukaran pelajar. Jadi sekolah Syaf ni 5 orang ni kena pergi sekolah tu. Jadi sekolah tu pun tukarkan 5 orang pergi sekolah Syaf. Dia macam ambil pengalaman dekat sekolah tu. Sekolah tu ada sesuatu kejayaan kan. Jadi dia main pertukaran belajar. Jadi Syaf terpilih masa tu. Tak adalah bijak sangat tapi biasa je. Terpilih, tak tahulah luck mana katnya. Terpilih. Jadi suka
Sebab sekolah tu antara sekolah yang terkenal dekat Melaka. Sekolah yang Syaf pergi ni? Ya. Okay. Sekolah Syaf ni dia tak adalah setaraf sekolah yang Syaf pergi ni, maksudnya yang ditransfer ni. Tapi yang sekolah yang Syaf ditransferkan sekejap ni sangat popular dan well known kat Melaka ni. Semua perempuan sekolah tu? Saya tak boleh nak cakap. Tak boleh bercakap. Saya boleh nak cakap. Tapi dia terkenal dekat Melaka. Okay. Jadi bermulalah Syaf ditransfer ke sana dengan kawan-kawan. Tukar. Okay. Excited masa sekolah tu sebab sekolah tu sekolah yang sangat ada kejayaan. Cikgu-cikgu bagus. Kita pun excited nak jumpa kawan baru, persekitaran baru, tempat baru. Okay, jadi kena tinggal asrama. Of course, bila jadi transfer student memang kena, bukannya balik hari. Yelah. Kena stay dekat homestay. Homestay pula. Hostel. Asrama. Asrama, hostel tu. Kena stay dekat hostel tu. Masa tu transfer tu 2 minggu. Okay. Tak silap macam biasa kan kita masuk asrama kan hari Ahad kan. Ya. Yeah. So hari Ahad tu kita orang dah packing semua daripada asrama kita orang. Bukan daripada rumah lah, cikgu bawa 5 orang ni. Mungkin naik Avanza lah time tu. Tapi saya tak ingat. Saya teka lah, kalau naik Avanza ustazah yang bawa lah. Mestilah. Avanza kali hijau lah. 5 orang tak muat masuk Wira. Ya. Tak muat. Takkan muat lah kan. Takkan muat. Jadi kita orang pun hari Ahad tu, kita orang pergi sekolah tu, budak sekolah tu pun datang lah sekolah kita orang. Tapi kita peduli apa budak yang datang sekolah kita kan. Kita ni yang nak pergi ke sana tu. Betul. Jadi pun Syaf tak ingat lah kawan-kawan Syaf tu. Tapi ada seorang yang Syaf ingat nama dia Nur, yang paling rapat lah dengan Syaf. Yang lain ni ada tapi tak rapat sangat. So Syaf banyak borak dengan Nur, cakap tak sabarnya macam mana culture diorang nanti diorang prep sama dengan kita ke, diorang belajar sama dengan kita ke, time dia sama dengan kita ke. Dah excited lah. So hari Ahad tu pun masuk pukul 4 petang. Dah pergi dah sekolah asrama tu. Pergi, diorang dah siap dah. Nama-nama ni duduk dom mana, ni duduk dom mana. Syaf tak ingat lah nama-nama dom tu kan. Tapi Syaf dengan Nur ni terpisah. Kiranya kita orang 5 orang ni masuk dom lain. Of course, takkanlah kau daripada sekolah yang sama nak duduk sekali lagi. Baik duduk sekolah sendiri je kalau macam tu kan. Baik tak payah pergi. Baik tak payah tukar-tukar kan. Baik tak payah pergi kan. Jadi kita orang pun masuk dom yang telah ditetapkan. Syah masuk dom ni. Okey lah, hari Ahad tu berlalu macam biasa. Sebab semua orang macam buat preparation untuk esok sekolah. Isnin dah sekolah kan. Malam tu kita orang tak ada prep sebab kita orang macam budak baru lah. So kita orang macam diasingkan, ada briefing sikit perjalanan sekolah ni macam mana. So esok tu hari Isnin. Okay, Syaf masuk satu kelas ni. Syaf tak ingat lah kelas tu kelas yang keberapa. Tapi kat situ dikata 3 banyak kelas. Jadi Syaf masuk satu kelas ni, Nur masuk kelas lain. Tapi Syaf dengan seorang lagi kawan Syaf ni ada masuk kelas tu. Tapi Syaf tak ingat lah nama dia dah. Jadi Syaf dengan lagi seorang ni, lepas sekolah sama ni masuk kelas tu. Kita orang masuk kelas tu. Dalam kelas tu tak ramai. Adalah dalam 30 orang macam tu. Ramai dia tu 30 orang. Ya ke ramai ke? Ramai dia. Mungkin 3 orang ke bawah. Tapi tak, daripada sudut mata Syaf masa tu tak ramai. Masa tu dah sampai dah tengah hari macam tu, dah lepas waktu rehat tu. Syaf perasan ada seorang budak dalam kelas ni, dia nampak sangat pasif. Tak kawal dengan orang lah. Memang dia tak cakap dia orang. Dia diam je. Sebab waktu rehat dia tak keluar. Syaf tak tahulah dia tak keluar ke apa, sebab Syaf keluar. Tapi bila Syaf keluar, Syaf tengok dia ada. Jadi bila Syaf masuk lepas rehat tu, tengok dia ada juga. So Syaf assume dia tak keluar rehat. Tapi takkanlah kita pergi duduk dalam kelas kan waktu rehat kan. So Syaf nampak dia macam tapi Syaf tak tegur dia lah, sebab kotlah orang tak suka. Betul lah. Kan macam tak tahu nak, kita pun tak tahu nak buat karakter macam mana sekolah orang kan. Jadi hari Isnin tu, hari pertama tu okey, macam biasa belajar, malam prep. Sama lah macam jadual sekolah macam biasa. Hari Selasa tu pula pun sama okey je. Lepas tu Jumaat tu seminggu sekolah macam biasa. Jumaat tu malam tu tak ada prep. Buat hujung minggu lah. Tak, maksudnya hujung minggu Syah pun nak cakap, yang budak tu Syah tak tahu nama dia apa, tapi dia pun duduk asrama. Lepas tu tak masa hari Jumaat tu kan malam tu tak ada prep. Orang merayau dekat floor masing-masing. Masa tu Syah perasan budak yang pasif tu duduk dom sebelah Syah rupanya. Dah seminggu sekolah baru Syah perasan lah. Manalah kita nak tengok orang. Masa tu Syah tak perasan pun. Sebab kita naik atas bersiap dah turun dah laju. Kita ikut jadual apa semua kan. Mana nak sempat tengok orang. So Jumaat malam tu, time Syah tengah merayau, jumpa kawan sebelah lah, apa benda tu semua, dah start macam peramah. Syah terperasan yang budak pasif dalam kelas Syah tu duduk dom sebelah. Jadi Syah macam, budak ni duduk dom sebelah. So Syah fikir macam kalau tinggi macam
Syaf pula masa tu peramah. Rasa macam kalau dom sebelah ni boleh lah. Tengok-tengok boleh cakap macam kita sama kelas kan. Macam tu. Nak approach dia lah. Ya. Okay. Jadi Syaf dah nampak dia malam tu. Sekejap lagi tu saya ingat masa tu belum lagi pukul 11 masa tu. Belum light off lagi. Syaf borak-borak dalam dom tu. Rasa macam budak-budak masa tu diorang dah pergi tempat lain lah. Dah pergi dom dia. Syaf rasa bosan. Dah tak tahu nak buat apa. Lepas tu Syaf terfikir nak pergi dom sebelah tu. Nak tegurlah budak tu. Mana tahu boleh buat kawan. Boleh buat kawan tu. Saya pergi dom sebelah. Saya ketuk. Awak sama kelas dengan saya tu kan? Sebab dia kata dia dekat depan pintu tu. Okay. Sebab masa Syaf dekat depan pintu tu, dia dah pandang Syaf dah. Macam tu. Tapi dia macam tu lah. Terus saya awak dekat kelas dengan saya tu kan? Lepas tu dia kata dia macam gagap, dia macam slow, dia macam tak nak layan pun sebenarnya. Tapi lepas tu saya kata saya cakap lah sebab masa tu jadual kelas berubah. Lepas tu saya nak tanya dah kot lah dia ada jadual yang sebetulnya untuk minggu depan tu. Sebab jadual berubah masa tu. Saya nak minta tolong dia. Lepas tu saya pergi, saya lupa. Lepas tu dah saya pergi cari dia. Kalau tak saya tak cari. Sebab tak ada budak kelas saya dekat situ. Lepas tu dia macam ada. Lepas tu dia bagi. Lepas tu macam okey lah, terima kasih kan. Lepas tu nampaklah dia macam macam okey. Okey lah, tak apalah. So esok tu dah hari Sabtu. Yes. Hari Sabtu semua orang ada prep belah pagi. And then petang akan buat aktiviti sendiri-sendiri. So lepas prep pagi, petang tu semua orang ada riadah. Buat aktiviti sendiri, ada yang beriadah. Lepas tu Syaf pun pergilah dengan kawan-kawan yang ada sama dom. Ada yang Syaf kenal tu, mainlah join sana, join sini. Sebab tahu dah hari Sabtu minggu depan dah tak ada dah. Jumaat tu nanti Syah dah balik dah. Dah 2 minggu dah lah. Dah 2 minggu dah nanti. So nanti mungkin riadah next tu Syah dah tak boleh join. So Syah join. Main ni tu, main ni. Syah nampak budak yang pasif tu dia duduk dekat tepi padang. Tak main apa-apa? Dia bersila dekat ada satu, tahu tak macam batu, kursi batu. Ada kursi batu kat tepi padang tu. Dia duduk bersila situ, dia tak main apa-apa. Lepas tu Syaf dah main-main macam tu lah. Ada time lagi waktu petang tu sebelum maghrib tu nak kena bersiap tu semua. Syaf pergilah kat dia, tanya tak main ke? Dia kata tadi kawan saya dah ajak main dah, dia kata. Lepas tu cakap lepas tu tak nak ke main join-joinan? Dia kata tak nak, tak apa. Lepas tu Syaf macam nak duduk borak dia, tanya awak memang tak nak cakap dengan orang ke? Macam malu ke? Ke awak macam tak nak kawan dengan saya ke apa kan? Masa tu saya awak kita. Tak ada aku kau. Tak ada. Lepas tu dia kata tak, saya memang tak kawan dengan orang sangat. Lepas cakap tak kawan dengan orang? Kenapa tak kawan dengan orang kan? Macam kenapa kau ni? Lepas tu dia kata tak ada apa-apa lah. Lepas tu dia bangun, dia pulang. Habis tu kawan dia yang main dengan dia tadi tu? Tak tahu. Sebab saya nampak dia memang seorang je. Okay. Lepas tu Syaf macam budak ni macam pelik je. Nak try tanya kawan-kawan Syaf yang lain. Lepas tu ada seorang kawan Syaf ni, dia kata weh, kau kalau ni kau jangan cakap dengan budak tu. Dia kata budak tu dia suka seorang-seorang. Dia cakap yang tu. Lepas tu Syaf macam yelah nak kawan je pun. Lepas tu habis yang tu. Malam tu Syaf tidur. Syaf nak pergi toilet malam tu. Syaf tahu lah toilet macam biasa. Lepas tu Syaf bangun, Syaf pergi toilet. Toilet ujung Dom straight kat koridor tu, ujung tu ada toilet. Syaf pergi keluar pakai slipper, jalan. Syaf pergi toilet tu, Syaf nampak dia ada dekat sinki toilet. Syaf nampak sebab Syaf dah kenal dah muka dia berapa kali Syaf tengok dia kan. Lepas tu Syaf tak adalah tegur dia. Sebab Syaf pun nak masuk toilet. Syaf keluar. Sekejap gitu Syaf nak keluar terus lah. Sebab macam dia pun tak nak cakap. Jadi dia panggil Syafiqah. Dia kata Syafiqah. Cakap rasanya aku tak cakap lagi nama aku kat dia. Tapi dia tahu nama dah? Syaf pula kan. Asal dulu panggil Pika. Kawan Syaf panggil semua Pika. Lepas cakap aku rasa aku tak cakap lagi nama aku kat dia. Lepas tu dia kata Syafiqah. Dia panggil 3 kali macam tu lah. Tapi dia panggil berkali je juga. Lebih pada sekali. Syafiqah. Lepas tu Syaf macam dia kenapa, dia okey ke tak? Lepas tu Syaf pusing lah. Pergi kat dia. Cakap awak panggil saya ke? Dia kata Dia kata awak okey tak? Dia tanya Syaf. Cakap kenapa pula kan? Dia kata sebab kawan saya kata awak tak okey. Lepas cakap, lepas tu Syaf tengok lah, kenapa ada kawan awak ke sini, awak pergi toilet tu kenapa kan? Ke ada apa-apa masalah kan? Kenapa? Boleh jadi perempuan kalau macam tu kadang dia period. Yelah. Dia tak okey, dia stres ke apa kan? So macam kenapa kan?
Lepas tu dia kata, kawan saya nampak awak tak okey. Kawan saya kata. Lepas tu Syaf tengok dia macam tu, sekejap dia senyum kat Syaf. Syaf lari masuk bilik. Okay. Esok tu, dia lalu depan dorm Syaf, dia senyum. Oh. Lepas tu Syaf cerita kat kawan Syaf, yang Nur tu kan bukan sama kelas dengan Syaf. Cakap dia, kau tu tak budak kelas aku? Dia kata, dia kata sebab dia kan kelas satu lagi lah. Si Nur yang cakap, ada budak kelas dia bagi tahu, yang budak pasif tu, kita tak nama dia Alia. Alia. Budak kelas Nur tu cakap, yang Alia ni, dia tak suka cakap dengan orang. Tapi dia ada something. Maknanya dia ada peneman sendirilah. Ada peneman sendiri. Tapi sampai habis Syaf transfer kat sekolah tu, memang Syaf dah tak bercakap dengan dia dan tak cari dah dia pun. Memang, tapi dia sejak daripada hari tu, sejak daripada Syaf jumpa dia dekat toilet tu, dia dah setiap kali nampak Syaf, dia senyum. Dia suka kat Syaf lah. Mana saya tahu. Jadi bila orang senyum kat kita, dia dah mula Syaf yang ramah dia. Sekarang ni dia ramah kat aku tak nak. Betul lah, dia dah senyum kan. Rasa Tapi awkward lah. Syaf pula rasa awkward. Kalau Syaf nampak dia pun Syaf senyum sikit, lepas tu Syaf memang tak akan tegur dah. Sampai habis sekolah tu, memang langsung dah tak tegur dah. Lepas tu Syaf dah tahulah, sebab orang lain pun tak cerita sangat pasal dia. So itulah dia time Syaf sekolah menengah transfer tu. Oh, cerita pasal Alia tadi Syaf tak tahulah dia. Yelah, maknanya dia tak kawan dengan orang, tapi dia claim dia ada kawan. Tapi dia claim dia ada kawan. Tapi tak tahu, itulah pengalaman Syaf masa tu. Syaf pergi transfer sekolah lain. Mungkin Alia tu, yelah, dia tahu kan Syaf ni bukan budak situ yang stay lama. Tapi Syaf tak tahulah sebenarnya dia kawan dengan siapa. Sebab Syaf pun takkan nak tanya cikgu, tanya sesiapa. Yelah. So benda tu habis macam tu je. Tapi senyum dia lepas Syaf jumpa dia dekat toilet malam tu, dia punya senyum tu, memang dia senyum je sikit kali nampak Syaf. Syaf pula yang tak senyum dah. Aku yang macam tak tahu macam mana nak respon lah. Tak tahu nak respon. Tapi menyeramkan juga untuk kenal orang yang macam tu. Tapi saya rasa kadang-kadang dekat setiap sekolah kan, dia ada budak yang macam tu. Dia akan ada budak pasif yang tak nak gaul dengan orang. Tapi kadang-kadang kalau kat sekolah pasif, kadang-kadang lepas sekolah dia tak pasif pun sebenarnya. Boleh jadi. Ada je kawan-kawan Syaf dulu. Macam tu lah cerita Syaf pasal si Alia tu, Syaf. Zahir ada juga ke dengar kes-kes macam tu? Saya pernah lah ada cerita macam tu, tapi bukan berlaku kat saya. Cuma cerita ni saya baca lah, orang send kat saya. Tapi sebelum masuk ke cerita saya, Syaf, saya rasa kita dengan MCO dululah. Ada MCO? Since when? Tak ada lah, saja je. Kejut saya dah ambil MCO. Bagi diorang lebih alert, supaya diorang macam MCO kan. Gabu, MCO gabu. Tak ada. Tapi kadang-kadang ada orang komen kat video gabu, mana MCO? Saya macam sejak bila Gabu ada MCO pula kan? Dia salah hari. Mungkin dia buka video kita ni hari Sabtu. So dia cari tengok mana video MCO. sebelah. Okay. Tak ada video Gabu memang tak ada MCO tak lah. Ada Rabu. Pergi sebelah. Betul. So jom kita masuk ke cerita saya pula lah. Bukan cerita awak. Bukan. Cerita yang dikongsikan kepada saya oleh salah seorang daripada penonton-penonton hantu jugalah. Okay. Tag saya dia kata, Assalamualaikum Zahir, saya ada cerita nak share. Lepas tu saya kata, silakan lah nak share cerita apa kan. Dia kata cerita ni berlaku dekat akak. Dia dah akak dah. Dia cakap cerita ni berlaku dekat akak lebih kurang dalam 20 tahun lepas. Masa tu akak baru dalam 8 tahun, 9 tahun. Sekarang maknanya umur dia dah 28 ke 29 lah kan, masa dia chat saya tu. So dia kata masa akak umur 8 tahun ke 9 tahun ni dulu Zahir, dia kata akak duduk dekat rumah kampung lah lebih kurang macam dengan mak ayah dia tu. Dia nak kata rumah dia tu bukan rumah yang taman. Maknanya rumah kayu, rumah papan macam tu. So dekat rumah kampung dia ni, dia cakap memang kawan-kawan dia tak ramai sangat. Rumah kampung kan jenis rumah yang satu rumah, lepas tu halaman luas satu kan. Bukan je rumah yang taman yang sebiji. Yes. So kalau ada kawan-kawan pun nak keluar jumpa pun time mungkin pergi belajar ngaji malam ataupun waktu time sekolah lah macam tu kan. Tapi selalu kalau time petang, dia ni adik-beradik tak ramai juga. Dia kata akak ni memang 3 beradik je. 3 beradik tu 2 lelaki, akak seorang perempuan, dia cakap. So dia tak ada kawan lah. Ya, dia tak ada kawan sangat. Dengan abang-abang lelaki dia, dengan adik lelaki dia tu, dia abang ke kakak tadi? Dia tengah-tengah. Okay. Ada seorang abang, ada seorang adik, tapi dua-dua lelaki. Dia seorang perempuan. Dia kata kalau nak kawan pun nak kawan apa sangat. Abang dia dah tentu petang pergi main bola lah dengan adik dia yang lelaki tu kan. So tinggal lah dia dekat rumah masa umur 8 tahun 9 tahun macam ni. So dia kata masa umur 8 tahun 9 tahun tu, petang dia selalu main dengan seorang kawan. Tapi masalah ni dia cakap dia selalu main dengan seorang kawan. Memang kawan dia tu pun dia baru kenal masa dia nak masuk umur 8 tahun, dia cakap. Sebelum ni dia tak pernah nampak budak tu kat situ. Tapi satu petang tu masa dia tengah main seorang-seorang kat bawah, tiba-tiba ada seorang budak perempuan approach dia.
Perempuan tu datang daripada mana pun dia tak kenal. Tapi dia kata dia nampak budak perempuan tu lawa, cantik gila dia kata. Memang untuk seorang budak yang umur 8 tahun, dia kata dia tak pernah tengok budak selawak itu. Kulit dia boleh describe dia, kulit dia putih, bersih, dia macam bagai telur dikupas lah. Dia cakap dia punya mulut tu kan, dia punya tapi nampak comel lah. Ya, comel. Dia kata dia ingat nampak lagi urat dekat pipi budak tu, betapa putihnya budak tu. Mata dia pun bulat kan. Uish, memang dahsyat. memang janganlah orang mata petak, tapi maknanya bentuk mata dia tu memang dia kata ini lawa yang lain macam, dia kata. Tapi dia perempuan kan? Tapi perempuan. Budak tu pun So, dia perempuan. tengok budak ni cantik. Cantik dia kata. Okay. So dia tertarik untuk kawan dengan perempuan ni. So budak perempuan ni pun nak berkawan dengan dia. Dia borak lah juga dengan budak perempuan ni. Dia tanya, budak perempuan ni nama awak siapa? Dan dia kata memang budak perempuan tu cakap kat dia, nama saya Fatin. Boleh panggil saya Fatin je, dia kata. Saya memang duduk sini, dia cakap. Saya selalu je. Tapi saya tak pernah nampak awak. Akak ni cakap kan. Akak ni kita bagi nama Akak Farah lah kan. Kak Farah ni kata, tapi saya tak pernah nampak awak sebelum ni. Si Fatin ni kata, memanglah saya jarang datang sampai rumah awak. Tapi petang-petang saya selalu je main dekat kawasan ni. Cuma tak pernah nak tegur pun. Oh iya ke? Dia kata. Lepas tu dia tanya si Fatin ni. Fatin tanya Farah lah kan. Tak tanya rumah dia kat mana? Budak tu tak cakap. Cuma budak tu kata dia duduk dekat area kawasan-kawasan ni je. So Fatin cakap dekat Farah, awak nak kawan dengan saya tak? Dia kata, saya pun tak ada kawan sangat petang-petang, bosan. Dia kata boleh Start daripada situ dia start berkawan dengan si Fatin ni. Farah ni kawan dengan Fatin. Tapi yang dia peliknya, dia kata bila masuk waktu maghrib nanti, mak dia akan panggil dia masuk. Lepas tu mak dia macam pelik tengok dia main dekat luar. Padahal dia enjoy je. Dia main kadang-kadang main dengan budak tu, main batu seremban ke, main apa dia baling lah, main baling batu ke, main yang lompat-lompat tu apa orang panggil? Lompat tikam. Lompat tikam. Lompat tu makanan. Lompat tikam tu makanan Syam. Tenteng. Tenteng baik tenteng semua tu kan. Tak tahu. Lompat tenteng. Lompat tikam tu makanan Syam. Tahu saya. Lepas tu dia kata dia akan main lah dengan budak tu. Dia main berdua, tapi berdua je, tak ada kawan lain. So dia main tu, bila dia masuk, mesti dia seronok kan masa tu dia ada kawan. Dia sangat-sangat happy. Dia cakap sebelum ni tak pernah ada kawan. Lepas tu jumpa kawan. Lepas tu dia kata dia kawan dengan kawan dia tu. Bila dia masuk je maghrib, mak dia akan panggil lah. Tapi mak dia tak pernah cakap benda apa-apa dekat dia. Cuma dia nampak macam bila masuk je, mak dia akan tengok luar tau. Macam tengok apa benda ada dekat luar ni kan. Lepas tu mak dia pun suruh dia pergi mandi. Dia pergi mandi lah. Malam keluar pergi mengaji. Tapi pergi mengaji dengan abang-abang dia, dengan adik dia lah. Dia tak pergi seorang sebab dia budak perempuan. Tapi dia kata budak perempuan si Fatin ni tak pernah pun pergi mengaji dekat tempat yang sekali dia pergi mengaji tu. Maknanya dia fikir dia tak jumpa lah. Dia tak jumpa. Mungkin budak ni tak belajar ngaji ke kan. So petang ada satu, mungkin dia bila dah kawan dengan Fatin tu, dia expect Fatin tu ada kat tempat ngaji juga. Sebab macam satu kampung kan. Betul. So macam malam ni boleh jumpa lagi kan. Tapi dia tak pernah jumpa dengan Fatin tu. Pernah lah juga dia kata, dia tanya Fatin, awak tak belajar ngaji ke? Lepas tu Fatin tu kata, saya belajar dia. Lepas tu saya belajar kat mana? Saya belajar dengan cikgu saya kan, dengan ustaz saya. Fatin tu cakap. Tapi dia kata dalam kampung dia tu yang dia tahu ustaz tu seorang je ngajar. Tapi tak tahulah kan, pergi kampung lain ke apa kan. Tak apalah, dia kata dia pun tak kisah, janji awak nak main, kita main. Sampai satu hari ni mak dia start tanya dia tau. Mak dia tanya, adik main dengan siapa kat luar? Dia cakap lah, adik main dengan kawan lah, kawan adik nama Fatin. Lepas tu mak dia macam pelik. Lepas tu mak dia tanya lagi, Fatin tinggal kat mana? Dia kata Fatin cakap dia tinggal dekat kawasan ni je. Memang dia ada dekat kawasan-kawasan ni, tapi tak pernah nampak pun rumah dia kat mana. Dia cakap dekat mak dia. Oh ya ke? Tapi mak dia tanya lagi, Fatin umur berapa? Dia cakap lah, Fatin ni umur 8 tahun. Sama besar dengan adik lah, kita sebaya kan. Sekolah mana? Tak lah mak, tak pernah nampak Fatin pergi sekolah. Sekolah lain kot. Hello, mana nak tahu kan? Dia kata, oh ya ke? Okay, maybe mak dia expect dia sama sekolah ke sebab kenal. Tapi mak dia macam saja je tanya dia. Tapi dia nampak mak dia pelik dah tau. Bertanya banyak sangat soalan. Mak dia tanya soalan. Lepas dia kata, tak apalah. Masuk mandi. Bila dia start petang tu kan. Lepas tu macam biasa dia jumpa Fatin main tu, makin lama mak dia macam dah, dik petang ni tak payah main lah. Macam tu. Sedih dia. Ya. Mak dia dah mula tak bagi dia keluar main kan. Dia macam, kenapa pula mak tak bagi keluar main kan? Fatin dah tunggu tu, dia kata kan. Mak dia kata, tak payahlah petang ni ikut mak, kita pergi tempat lain, kita pergi jalan-jalan. Mesti Farah ni sedih weh. Ya, dia dekat baru dapat kawan. Sebelum ni tak ada kawan. Lepas tu mak dia tak ada kawan pula kan. So mak dia buat macam-macam macam. Mak dia ajak dia keluar pergi jalan-jalan lah, bawa dia pergi pantai lah. Kayaknya macam petang je tak ada rumah macam tu. Ya, ajak dia keluar kan. Yang penting dia tak main dengan si Fatin tu. Sampai macam dia ada satu hari tu bila mak dia ajak keluar, dia macam tak nak lah mak, nak main dengan Fatin kan. Lepas tu mak dia macam, jom lah. Tak nak lah, orang nak main kan. Mak dia pun last sekali mak dia give up tau. Dia macam mengajuk tau. Mak dia give up. Lepas tu mak dia kata, tak apalah kalau nak main-main je lah. Tapi mak dia tak jadi keluar pun. Bila dia nak main, mak dia tak keluar pula kan. So dia pun main takkan mak dia tinggalkan di rumah seorang. Dia main. Takkan nak bagi dia main kat rumah tu kan, nanti kan hilang entah ke mana pula kan. So mak dia pun tunggu dia lah. Dia jumpa dengan si Fatin tu. Fatin tu tanya dia,
Okay. Farah, kenapa saya tengok awak selalu tak ada kat rumah petang-petang? Saya tunggu awak tak nak main dengan saya ke? Dia kata, bukan saya tak nak main, mak saya ajak keluar. Mak awak tak suka saya ke? Fatin tanya kat Farah. So Farah kata, tak adalah, mak saya okey je, cuma mak saya ajak teman dia je. Oh, tak apalah, saya ingatkan mak awak tak suka saya. Tak ada, kita main je macam biasa. Dia pun main. Dia main tu, esok petang tu, dia kata waktu petang dia nak keluar main tu, ustaz yang ajar dia ngaji tu datang rumah. Okay. So dia macam, kenapa ustaz datang rumah petang ni? Farah tanya kan. Sepatutnya dia pergi mengaji tak, dia malam. Ustaz dekat ngaji je. Dia patutnya pergi jumpa ustaz tu malam. Kenapa petang ni ustaz ni datang rumah? Lepas tu mak dia kata, mak yang panggil ustaz datang. Kenapa hari ni nak ngaji kat rumah ke? Malam tak ngaji ke? Tak, dia kata mak nak minta tolong ustaz. Minta tolong apa? Kamulah, mak kata kan. Sebenarnya mak tak nampak pun kawan kamu. Kenapa mak tak nampak? Dia kan. Tak, mak nampak kamu main seorang-seorang. Ustaz adalah kat situ kan. Dia cerita dekat ustaz, dekat Farah. Farah ni macam pelik. Apa pasal mak dia tak nampak kawan Sebab dia? dia nampak kawan dia. Dia nampak Fatin tu ada. So dia cakap kat ustaz, ada ustaz Fatin tu ada. Memang selalu main dengan saya semua. Ustaz tu pun cakap dekat si Farah ni lah kan. Sebab ustaz tu nampak dia macam yelah dia betul dia nampak kan. So dia macam tak relax lah. Dia dah start macam nak melenting lah. Ustaz tu kata tak apa, kalau Fatin betul ada, kalau kawan kamu ada, bawa lah ustaz jumpa dengan dia. Ustaz nak jumpa dengan kawan kamu. Ustaz tu cakap macam tu. Boleh, dia kata petang ni ustaz jumpa. So dia pun tunggu. Petang tu dia tunggu kawan dia. Tapi bila ustaz dia datang, Fatin pula tak datang. So maksudnya petang tu Fatin tak datang main Fatin dengan tak dia? datang. So dia tunggu lah. Dia tunggu. Mana si Fatin ni tak datang-datang. Lepas tu dah dekat maghrib tu kan, dia pun macam tak apalah, balik lah. Ustaz tu kata tak apalah, malam nanti jumpa dengan ustaz dekat tempat ngaji macam biasa. Tak apa. Kat situ dia dah start, Farah rasa macam kenapa ni hari ni Fatin tak datang pula kan. Time dia memerlukan sangat Fatin untuk tunjuk dekat orang yang Fatin ni ada sebenarnya. Fatin ni tak datang. So dia kata tak apalah, esok petang tu ustaz tu tak datang dah. Tapi dia pergi main. Dia keluar main tu, dia jumpa dengan Fatin. Tapi dia tak nak borak dengan Fatin dah. Dia macam mengajuk Sebab Fatin tak datang semalam. Sebab Fatin tak datang semalam kan. Dia tanya Fatin gimana, kenapa time dia nak Fatin tak ada kan, macam tu kan. Fatin kata mak Fatin ajak pergi tempat lain. Mak Fatin pula ajak keluar jalan-jalan. Fatin cakap macam tu lah. Mak dia ajak jalan tak apa lah. Dia kata tak apalah kalau macam tu kan. Lepas tu dia pun kawan balik dengan Fatin. Okay. Tapi dia kata yang start pelik daripada hari tu, bila dia bangun pagi je, mak dia punya badan akan ada kesan lebam-lebam. Mak dia? Mak dia punya badan. Mak si Farah ni? Mak si Farah ni. Okay. Sampai ada satu tahap tu macam mak dia kena cakar apa? Kena cakar lah kan. Macam kena cakar tu kan. Macam ada kesan kuku tu. So dia pun pelik lah tengok mak dia. Kenapa macam ni kan. So mak dia pun panggil balik ustaz tu datang lah. Bila dah keadaan tu makin teruk. Tapi lepas pada badan mak dia lebam-lebam tu, dia still lagi kawan dengan Fatin semua. Cuma Fatin tu nampak biasa je. Cuma bila mak dia tak sihat tu, panggil ustaz tu minta tolong ubat. And ustaz tu pun memang rapat dengan mak dia. Ustaz tu pun pandai berubat jugalah kan. So ustaz tu cakap dekat mak dia, mungkin kawan si Farah ni tak suka. Sejak dia tahu yang mak dia ni nak pisahkan Farah dengan kawan dia. Si Fatin ni lepas daripada ustaz tu datang hari tu, kira dia marah lah dekat mak Farah ni. Sebab tu bangun-bangun pagi je mak ada something. Ada something dia, yes, ada kesan lebam lah, ada kesan cakar lah kan. Dan Farah dengar benda tu. Okay. Farah tapi kalau as a Farah, kan? apa kaitannya dengan kawan dia? Kawan dia nak marah dekat mak dia. yelah, Sebab tak kenapa? bagi Farah kawan dengan dia. Macam tu. Sebab Fatin ni nampak yang mak dia ni tak bagi dah Farah kawan dengan Fatin. Sebab tu dia dah mula serang mak dia ni lah. Tapi Farah kata kenapa nak salahkan Fatin? Dia tak pernah nampak pun Fatin masuk rumah dia kan. Itulah saya cakap. Macam apa kaitannya Fatin tu dengan mak dia? Yang luka tu lah kan. Tapi ustaz tu kata itulah kaitannya. Sebenarnya ustaz tu cakap Fatin tu bukan manusia pun. Ustaz tu cakap dekat Farah, Fatin tu memang anak jin yang ada dekat kawasan ni. So dia dah jumpa jin lah. Yang dia berkawan selama ni, dia berkawan dengan jin. Sebab tu start daripada ustaz datang tu hari, anak jin ni marah lah. Si Fatin ni marah. Sebab tu dia mula serang mak dia. Sebab dah tahu tak nak bagi kawan. Yes. Sebab Fatin ni suka berkawan dengan Farah. Tapi mak Farah ni pula halang dia berkawan dengan Fatin. Dah tentu dah sebab bukan kawan. Sebab kita tidak sealam. Kita tidak sedarjat. Mana bisa kita berkawan macam tu. Lepas tu? Lepas tu ustaz tu kata macam ni lah, dia kata kan, kamu bagi tahulah si Fatin tu kan, jangan sakit. Maksudnya bagi suruh Farah ni bagi tahu kawan dia. Bagi tahu dekat kawan dia, jangan sakiti mak dia lagi lah kan. Maknanya jangan cederakan mak dia. So dia percayalah sekarang ni yang Fatin tu buat mak dia. 50-50 lah. Yelah sebab tak logik macam dia kata bukannya dia masuk rumah. Ya, lagipun dia baru umur 8 tahun nak ke 9 tahun. Petang kemudiannya dia pun tunggu Fatin datang lah. Bila dia tunggu Fatin datang tu, dia tanya Fatin. Dia kata, Fatin, ustaz cakap awak sakitkan mak saya kan. Betul ke awak yang buat? Ustaz cakap awak ni anak jin. Lepas tu Fatin macam, kenapa ustaz tu cakap macam tu? Ustaz kata, tak, awak tak wujud pun sebenarnya. Saya tak ada kawan pun. Ustaz kata,
Oh, lepas tu awak dah tahulah ni Fatin cakap macam tu. Dia kata saya dah tahu dah. Tapi masih budak-budak macam tak takut kan? Dia tak takut sebab dia anggap si Fatin tu kawan dia. Ustaz tu cakap macam tu lah. Betul. Dia cakap je lah apa yang ustaz tu cakap. Ya. And Fatin tu kata, Fatin tu mengiyakan lah sebenarnya. Fatin tu cakap, ya memang saya sebenarnya saya bukan daripada kalangan awak pun. Saya bukan daripada kalangan manusia. Cuma saya suka kawan dengan awak. Sebab tu saya marah dekat mak awak, dia kata kan. So Farah ni cakap kat Fatin lah, kenapa awak buat macam tu dekat mak saya? Tu kan mak saya. Dah mak awak tak nak bagi saya kawan dengan awak. Dia cakap macam tu kan. Mana boleh awak sakitkan mak saya kan. Dia kata, saya pun tak pernah menyakiti mak saya. Awak nak menyakiti mak saya. Dia marah kat Fatin tu kan. Lepas tu Fatin kata, kenapa dia tak bagi kita kawan? Dia kata, kalau macam tu saya tak nak kawan awak lah. Sebab awak kacau mak saya. Dia kata kan. So start daripada hari tu memang dia kalau turun petang, dia nampak Fatin pun dia jauhkan diri. Dia tak nak kawan dengan Fatin lah. So bila dia dah start tak nak kawan dengan Fatin tu, dia bagi tahu dekat ustaz tadi. And ustaz tadi tolong dia orang lah. Sebab ustaz tu kata untuk tolong Farah dengan Fatin ni, dia kena Farah tu sendiri tak nak kawan dengan Fatin. Baru ustaz tu boleh tolong. Selagi mana Farah dia tu suka kawan, dia tak boleh pisahkan. Yes, sebab Farah ni yang nak kawan dengan Fatin. So ustaz tu tak boleh paksa untuk diorang putus. Ustaz kata kan, macam mana ustaz nak tolong pun. Tapi the moment Farah cakap dia dah tak nak, then ustaz tu boleh lah bagi tahu ikhtiar untuk baca-baca dan sebagainya untuk lindungi si Farah dan keluarga dia ni daripada diganggu oleh Fatin. So kata Kak Farah tu lah pengalaman yang Kak Farah ingat sampai hari ni lah. Kak Farah tak lupa. And yang menyebabkan Kak Farah makin ingat benda ni, Zahir, dia kata kan, Kak Farah kan sekarang dah 28 nak masuk 29. Okay. Sekarang Kak Farah ada seorang anak perempuan. Okay. Yang usianya pun dalam 8 ke 9 tahun. Hari tu Kak Farah bawa dia balik kampung. Jumpa dengan nenek dan atuknya. Petang dia keluar main, Kak Farah nampak dia cakap sorang-sorang juga. Itu sebab dia teringat cerita ni. Sebab tu dia teringat sangat cerita ni, dia kata. And dia masih lagi ingat benda tu. Tapi sampai sekarang dia tanya, bila dia tanya balik anak dia kan, adik main dengan siapa? Anak dia cakap pun, adik main dengan kawan. Nama kawan adik siapa? Nama kawan adik Fatin. Jangan cakap nama dia Fatin. Jangan cakap. Serius lah. Umur kawan adik berapa? Dalam 8 ke 9 tahun. Dia cakap macam tu juga. Kak Farah cakap. Tapi memang ustaz tu tak ada pun kata ustaz tu dah halau Fatin pergi daripada situ tu. Tak ada. Lagipun cerita tu dah lama. Cerita tu dah lama sangat. Lepas tu dia memang tak kawan. Sampailah Kak Farah teringat balik cerita tu. And Kak Farah cakap dekat anak dia, tak payah kawan lah dengan Fatin tu. Ambil phone ni main Candy Crush. Anak dia Candy Crush. Tak adalah. Tapi benda tu berlaku sekarang lah kiranya. Tapi maknanya dia kata anak dia pun berkawan dengan benda yang sama. Tapi dia bagi tahu kat anak dia elok-elok supaya tak kawan. Lagipun dia balik kampung tu bukannya macam zaman dia masa kecil dulu. Memang dia benda tak situ kan. Bezanya bila bagi telefon dia dah lupa dah benda tu. Dia tak ada attention nak main dengan sesiapa ataupun ingat sesiapa, memory dia orang macam sebab ada telefon. Lagipun Kak Farah balik kampung kan 2-3 hari je. So boleh lah dia tak nak bagi anak dia tu kawan sangat dengan. Tak ada dah stay kat rumah tu lama macam. Betul juga. Jadi dia teringat cerita tu. Tu yang dia teringat tu yang dia kata. Nasib baik lah dia tak duduk situ. Nasib baik. Tapi dia kata maknanya mungkin jin tu memang berkampung kat situ lah. Comeback lah Fatin tu. Mungkin dia comeback ataupun dia tak pernah ke mana-mana pun. Cuma sebab Kak Farah tak nak kawan dia tak kawan lah. Tapi dia kata orang tu dah ada anak. Ya. Tapi masalahnya Kak Farah dah 28. Apa? Kak Farah dah 28. Fatin tu 8 tahun 9 tahun situ yang kawan dengan anak dia. Sebab dia jin. Mungkin sebab dia jin kan. Umur dengan kita tak sama kan. Tak sama. Dia dalam tak tahu lah, selalu yang tahu ni diorang. Kalau korang tahu tapi ni tadi cerita dia perempuan kan? Dia perempuan. Syaf teringat ada satu cerita ni pasal lelaki dewasa. Okey. Tapi yang ni Syaf jumpa kes ni baru-baru like macam 2 tahun lepas. Baru lagi. Baru lagi. Sebab Syah jumpa dia, tahu kat mana? Kat mana? Dekat gym. Uish. Syah pergi gym tu dengan husband Syah. Jadi Syah jumpalah orang pelik ni. Okay. Mula-mula Syah pergi gym like macam seminggu tu adalah 4 kali macam tu. Okay lah, kita tengok orang normal lah, biasa. Lepas tu ada satu hari tu Syah main bicycle. Okay. Main bicycle macam bicycle tu derek lah. Main lah macam biasa. Syah akan pakai earphone. Syaf tengok movie ke dengar lagu. Tapi selalu tengok movie lah. Macam dengar lagu Syaf akan tengok orang. Jadi Syaf nak elakkan daripada tengok orang, Syaf akan tengok movie. Kita macam fokus kan. Syaf tengok movie. Macam gitu Syaf baca subtitle tu sambil bicycle kan. Syaf dengar ada orang cakap, Syaf suka awak, saya tak suka awak. Macam tu. Lepas tu Syaf, ini bukan daripada telefon ni. Lepas tu Syaf tengoklah kanan. Dia pergi, ada orang kat sebelah. Okay lah, orang sebelah Dengan cakap Dengan cakap dengan telefon agaknya. Mungkin lah on call kan. Sebab dia pakai earbud. Syah macam nampak kan. Dia cakap telefon. Macam tak apalah. Syah tengok lagi. Tengok lagi apa ni telefon. Sekejap lagi. Dia kata
awak jangan duduk sana lah. Tahu tak sebenarnya tadi saya suka awak, saya tak suka awak tu suara lembut. Suara lembut. Okay. Dia kata awak jangan duduk sini suara ganas. Pula dah. Asal dia buat dua suara? Lepas tu macam mana? Takkan dia buat dua suara. Sebab dia ni looks dia macam Chinese tapi Malay. Faham. Syaf tak sure tapi dia nampak cerah. Tapi dia muka Melayu. Tapi dia nampak cerah. So Syaf Syaf dengar suara tu daripada sebelah. Tadi suara lembut, ni suara kasar. Syaf tengok dia. Tak ada. Dia pun bicycle sebab sebelah Syaf bicycle juga. Pakai earbud. Lepas tu Syaf macam memang tak dah Syaf tegur. Lepas tu lagi Syaf tengok lagi cerita tu. Syah tengok cerita. Habis dah tak perasan lah kiri kanan apa semua. Syah tengok sebelah dah tak ada orang dah. Okay. Mungkin dia tak selalu dekat gym tu. Sebab kali kedua Syah jumpa dia bukan esok. Lepas tu? Minggu depan. Oh, dia datang seminggu sekali je lah. Tak tahu sebab ada masa yang Syah tak pergi. Jadi ada minggu depan tu pula Syah pergi. Syah nampak dia, Syah bicycle juga. Tapi Syah tak nampak dia main bicycle ni. Dia macam main kaki lah apa benda kat belah sana. Syah tak tahulah apa benda. Sekejap gitu tapi dia seorang aja. Dia still pakai earbud tu. Okay. Lepas tu Syah macam dia ada lagi. Syah macam dia sebenarnya okey ke tak okey. Lepas tu tak apalah. Syah pun hari yang next tu Syah main bicycle juga. Tapi hari ni dia tak cakap lah. Yang kali kedua Syah jumpa dia tak ada cakap apa-apa. Syah tak tahulah sebab dia main kat ujung. Yelah. Kini Syah nampak dia ada. Okay, sebab itu kali kedua Syah nampak dia. Okay. Lagi Syah pun sebab masa tu selalu Syah akan pergi gym dalam pukul 6 ke 7 dah maghrib. Okay. So masa Syah pergi tu dah pukul 6, dah habis main nak dekat 6.30. Dah main bicycle, Syah pergi ke tepi. Syah tengok dia berdiri dekat ada satu tepi tangga ni, dia berdiri situ tau. Biar lagi Syah akan lalu depan dia sebab nak masuk fitting room. Okay. Fitting room apa nama? Changing room lah. Changing room. Syah lalu depan dia. Sekejap lagi tu masa Syah lalu depan dia dia buat suara lembut dengan suara kasar dalam masa yang sama. Macam mana? Tapi Syah tak ingat dah apa. Tapi Syah dengar suara dia Nenek macam tu. Kenapa macam tu? Tak tahu. Okay. Lepas tu Syah jadi macam budak ni jadi aku terfikir-terfikir. Ya. Tapi dia tak macam budak. Umur dia macam umur 28, 30 macam tu. Lepas tu Syah macam rasa macam tak okey kan. Syah tanya husband Syah sebab dia kan selalu pergi. Syah tanya dia. Dia cakap Syah tanya dia, perasan tak ada seorang budak ni muka dia macam Chinese tu. Dia macam seseorang, lepas tu dia macam bercakap. Saya tanya husband Syah kata apa? Dia cakap pernah ada something berlaku dekat changing room masa tu. Okay. Dia kata masa dia nak masuk changing room lepas gym tu, masa tu maybe Syah tak ikut dia sebab dia tak ingat pun dia pernah jumpa budak tu kat dalam tu. Dia kata masa dia masuk dalam tu dia nampak budak tu ada dalam changing room. So dia macam tak boleh lah, budak ni mesti nak tukar baju juga kan. So dia pun okey lah, tak apalah. Dia pergi tu angkat baju, nak buka kasut lah, tukar daripada kasut jadi tukar slipper kan. So dia tunduk, dia nampak masa dia tunduk tu, dia perasan yang budak ni lalu depan dia. So dia macam budak ni dah nak balik lah agaknya. Tak apa, dia buka kasut, masuk dalam beg semua. Lepas tu dia tengok kat cermin tu, dia nampak budak tu ada dekat situ. Lepas tu dia cakap bukan ke budak ni tadi dah keluar. Lepas tu tiba dia dengar suara. Dia kata jangan duduk situ. Suami Syah jadi macam asal pula. Lepas tu dia pandang, dia tengok budak lelaki tu ada kat belakang sana. Dia tengok kat cermin tadi, dah tak ada. Reflect tu. Sebab tadi suami Syaf kata dia nampak budak tu dalam cermin. Padahal budak tu dah bangun dah jalan. ke tepi dah bangun. Bukan kat depan cermin tu tadi. Lepas tu suami Syaf macam budak ni sebenarnya betul ke tak betul. Terus kemas barang, terus belah. Itulah dia kata masa dia pernah terserempak budak tu dekat changing room. Lepas tu dah tak ada lah, dia tegur-tegur budak tu ke apa ke. Tapi budak tu memang nampak something. Macam ada sesuatu macam lah. Dia tak tahulah sama ada dia ni macam tukar identiti ke, ataupun dia tengah interaction dengan something ke. Split personality. Boleh jadi kalau logically. Tapi Syah pun tak pernah tanyalah orang yang kat situ kan, budak dia ada masalah ke kan. Tak tahulah. Tapi dia main gym sihat je. Maknanya dia boleh buat aktiviti macam biasa lah. lah. Itulah Syah tanya dia. Syah tanya husband Syah, budak ni otak yang tak okey, badan okey. Badan dia smart lah maknanya kan. Badan ni nampak macam lelaki umur 32. Okay. Tapi dia punya perbuatan tu Ya. nampak macam tak. Saya pun tak boleh nak brain macam mana. Dia dah tak ada kat situ. Tapi reflection dalam cermin tu masih lagi duduk kat situ. Itu masa Syaf dengar husband Syaf cerita macam ya jawab kau, awak salah tengok. Iyalah kan. Kan macam ya je. Dia kata dia tak pernah tengok pun benda-benda macam tu jadi. Sebab dia ni macam yelah mana dia jumpa hantu ke, bukannya boleh ada siksan ke apa. Tapi bila benda tu jadi masa Syaf tanya dia, baru dia teringat nak cerita. Yang dia cakap kau janganlah duduk situ tu, suara garau ke? Suara garau dia kata. Suara garau Suara garau. Dah lepas tu
Kalau husband Syaf masuk changing room, kalau ada dia, husband dia cepat-cepat keluar weh. Dah tak tengok cermin lah. Tak tahulah dia tak cerita pula tengok cermin ke tak. Kan? Kalau saya dah tak tengok cermin lah. Sebab tu Syaf cakap, boleh jadi lelaki dewasa pun lalui benda-benda macam tu. Imaginary friend. Imaginary friend. Dia ada kawan yang kita tak nampak lah. Sebab tu dia cakap seorang-seorang. Tak tahulah. Kan? Ke sebenarnya betul-betul ada someone, pendamping ke apa ke Mungkin. Ataupun kita kata bahasa mudah dia mungkin saka kan. Tapi orang lain tak nampak, dia nampak. Tapi jangan tunjuk ke orang lah. Yelah kan. Jangan tunjuk ke orang. Kalau seorang je. Ya, kalau macam kes suami Syaf tu kau dah nampak tu kan, tak tahu nak cakap apa jugalah kan. Ya, harap tak jumpa lagi. Nasib baik dia tegur benda tu, jangan duduk kat situ. Kok kalau dia tak tegur benda tu tak bangun-bangun macam mana? Tak, dan tak Duduk bukan kat situ. setakat husband Syaf je. Ha. Ke orang lain pernah Mungkin. dengan dia. Tak ada orang kawan dengan dia dekat gym? Tak ada. Memang dia seorang-seorang Tak je. tahu pada Syaf lah. Yang Syaf tengok dia tak ada pemborak dengan orang lain. Tak tahulah. Tapi dia memang macam tu. Nasib baik kat gym saya tak ada benda macam tu. Jangan. Dekat gym saya alhamdulillah lah. Tak, setakat ni masalahnya semua sihat yang walafiat Syaf lah. tak ada brain tu. Awal tu Syaf ingat dia borak dengan telefon. Yelah sebab dia pakai ni kan. Dia pakai earbud tu. earpiece. Rupanya bukan borak dengan telefon. Telefon lain. Alam lain. Telefon alam lain. Jangan duduk situ. Ui macam tu Syaf Lagi saya tak ada cerita lain ke yang seram lagi? Pasal imaginary friend ni. Ha. Pasal imaginary friend ni saya ingat ada satu. Tapi ni bukan saya sendiri lah. Cuma budak-budak zaman-zaman saya kecil dulu lah. Dia tak tahu lah cakap macam tu juga Syaf. Split personality ke dia. Tapi budak-budak kan imajinasi dia memang tinggi kan. So ada seorang budak ni, budak lelaki. Dia suka sangat main sorang-sorang. Tapi dia punya main tu bukan main yang biasa-biasa tau. Dia suka main macam, nak kata dia Ultraman ke dia Power Rangers, saya tak tahu lah. Tapi macam ada orang Main hero-hero? Macam ada orang tengah bergaduh dengan dia. Macam ada orang tengah bergaduh dengan dia. Benda ni bagi saya agak menakutkan jugalah. Sebab dia seorang. Tapi Lepas tu dia main hyper? ramai-ramai. Ya, dia hyper. And saya pernah nampak lah dia main. Kata dia punya bayangan kan, dia boleh bertukar apa semua tu. So benda tu saya rasa mula-mula saya tengok macam okey lah budak ni mungkin terlalu banyak tengok movie ke Filem pula kan? tengok cerita kartun. Tengok cerita kartun ke kan. Tapi benda tu agak obvious. So saya kawan je dengan dia. Saya okey je, saya tak ada masalah pun kan. Dia main maknanya dia main seorang-seorang pun saya okey je. Sampailah satu hari tu kita orang dapat tahu yang dia ada masalah. Bila dia dah tak boleh keluar main, baru kita cakap kenapa nak lama tak nampak dia ni kan. Dia ni pergi mana? Rupanya bila kita borak-borak balik dengan budak-budak lain, budak-budak kata kau tak tahu ke dia tu ada masalah sikit. Masalah apa? Tapi masa tu saya pun tak faham lah. Cuma orang kata dia ada masalah gangguan. Dia tak boleh, tak tahu hijab dia terbuka ke apa, saya tak pasti lah. Tapi kawan-kawan yang lain cakap dia memang boleh nampak benda yang kita tak nampak lah. So selama ni kita ingatkan dia lawan penjahat. Aku tengah lawan penjahat ni, ingatkan dia jadi Power Rangers tau, dia jadi Ultraman ke apa. Bukan. Tapi mungkin pada vision mata dia yang dia nampak benda-benda lain. hodoh ni bagi dia tu penjahat lah. Mungkin lah dia tak tahu nak interpret macam mana. Boleh kan? jadi time kecil tu lah kita ada Sixth Sense. Tu time besar dah tak ada dah Sixth Sense tu. Ya, boleh jadi. Kan? So macam tu lah cerita kita ini Syaf. Cerita Pasal kawan gaib. Kawan gaib. Macam tu lah Syaf. Kadang-kadang kita ingatkan ada orang panggil imaginary friend lah. Orang kata kawan yang kita tak nampak. Tapi daripada segi mistiknya pun kadang ada penjelasan dia Syaf. Mungkin orang yang hijab mata dia terbuka tu dia nampak benda kita tak nampak. Dia boleh cakap dengan benda kita tak cakap. Time budak je nampak. Time yang besar tak nampak. Betul. Sebab orang kata sebenarnya budak-budak ni dia masih lagi bersih daripada dosa kan. Dan dia tak tahu sebenarnya betul ke tak betul. Ya, so macam tu lah Syaf cerita kita hari ni Saya rasa sekarang ni alhamdulillah lah masa pun dah agak panjang kita borak pasal imaginary friend ni kan. So kita end dekat sini dulu lah Syaf. Boleh. Lain dah kali boleh nanti kita sambung tapi pasal tema lain pula Syaf. Bukan pasal kawan-kawan yang imaginary lagi dah. Bukan pasal kawan gaib ni. Kita nak borak pasal apa? Zahir nak cerita pasal apa? Tadi macam saya dengar Zahir ada cakap something je. Yang sebelum kawan gaib ni. Sebelum kawan gaib ni budak intern. Budak intern? Boleh kot. Tapi kita orang, biar dia decide lah Syaf. Biar boleh. dia orang yang komen kat Orang bawah. komen nak cerita pasal seram macam mana. tema apa pula lepas ni. Kalau saya ada dengan Syaf lagi. So jumpa lagi Syaf di Lain Video. Anak. Lain hantu. Wah macam tu lah Syaf macam-macam. Kadang-kadang kita cakap orang ni nak perhatian Syaf tapi bukan saja. Tapi kadang-kadang budak-budak kecil ni dia mudah dengar bisikan-bisikan. Ya betul. Kita ingat tu bisikan tu suara hati. Bukan Bukan lah.